Bila saya balik, saya tengok ada lebih kurang 20 miss call daripada pakcik saya. Okey. So, saya pun call balik lah. Saya kata, pakcik kenapa? Assalamualaikum, Tiket Talk Sofia. Hari ni Kak Fu nak ceritakan pengalaman dia pergi pengalaman pergi haji tu. Travelog haji Kak Fuz Travelog lah. haji. So dia kata kat saya, dia kata, Fuzah, saya ni sekian, nak tak you pergi haji? Dia kata, saya ada satu kota ni tau. Tapi ni bukan kota tipu, ni memang betul di bawah tabung haji. Okay? So saya pun macam, saya kata, seronoknya, betul ke ni? Tapi saya nak pendekkan cerita, memang dia offer betul-betul, benda tu genuine. Tapi saya saya tolak sebab saya tak pergi kursus haji. Saya tak pergi. Okay? Jadi bila saya bisnes dengan husband, kata tak apa, kita kursus haji, kita langkatkan diri kita, then kita apply, kita appeal untuk kita pergi haji. Okay? Dipendekkan cerita, saya dah register haji lah. First offer tu dah tolak lah. First offer dah tolak. 2015. Tapi hati saya daripada 2016, daripada saat itu, hati saya ni betul-betul saya nak pergi haji. Saya nak pergi haji. Tapi saya fikir, boleh ke saya nak pergi haji sebab saya baru daftar. Saya daftar tu tahun 2010 kalau tak silap saya, ke 2011. Maknanya baru lagi tau. Jadi saya macam, bagaimana saya nak pergi ni kan, saya ya Allah, saya keep on lagi ingat pesan mak saya. Mak saya kata, minta pada Allah. Kita tak tahu miracle can happen. Okay. So saya berdoa, solat hajat, tingkatkan solat hajat, solat taubat saya. Memang saya minta pada Allah. Saya minta supaya saya dipanggil sebagai tetamu Allah. Okay. Walaupun pada masa tu sebenarnya saya tak ada duit yang cukup. Tapi saya berdoa je. Saya minta je. 2016 sampai 2017. So bila tabung haji keluar mengeluarkan advertisement kata boleh buat rayuan, buka rayuan. So saya cepat-cepat buat rayuan. Saya buat rayuan, saya tulis semua. Saya pergi tabung haji, saya buat rayuan, saya minta sungguh-sungguh kan untuk kita pergi haji. Untuk pergi. Alright. Dan saya pun minta bantuan yang kawan saya yang pernah offer saya 2015 tu, okey. Sebab dia ada kenalan di tabung haji dan sebagainya lah. So dia kata tak apa, kita cuba je, kita cuba appeal. So dengan izin Allah SWT, 2017 Allah mendengar permohonan saya tu. Allah bagi saya dapat pergi haji dan saya dapat surat tawaran. Okey. Bila saya dapat tawaran haji tu, saya masa tak sangka saya dapat. Dan yang seronoknya, kawan-kawan saya yang satu office pada waktu itu pun dapat juga pergi haji. Jadi kita orang kawan baik kan. So kebetulan sama dapat. Tetapi masa saya dapat surat tawaran haji tu, memang masa tu bulan Julai saya dapat tawaran. Saya pun cepat-cepatlah buat medical check up yang perlu. Walhal pada masa itu saya tak ada duit yang cukup, Fawaz. Duit saya dalam tabung haji pada ketika itu hanya lebih kurang 2,500. Dan suami saya lebih kurang ada dalam 1,800 ke kurang lebih macam itulah lebih kurang saya. Yang diperlukan sebab sudah saya dapat muasasah, diperlukan adalah 9,000 seorang. Maknanya kena top up lah kan. Kena top up lagi lah. Total perbelanjaan kita tanggung 9,980 macam tu. So dua orang lebih kurang 20,000 lah. Tapi kami tak cukup. Tapi saya bila dah dapat surat tawaran tu, memang saya sujud syukur, saya menangis sebab masa waktu saya dapat surat tawaran tu, saya sedang berada, saya baru sampai dekat basement parking Maybank KL. Bayangkan. Dan masa tu sebenarnya sebelum tu apa yang terjadi adalah saya sedang nak buat tuntutan wang tak dituntut. Sebab bila kita check ada amount lebih kurang 3,000 lebih. Jadi saya nak pergi tuntut lah. Itu pun kira rezeki tau. So the moment saya sampai kat basement Maybank KL tu, bila my husband call, dia kata tabung haji call. Dia kata kita dapat surat tawaran, ni dapat tawaran haji dan kita diminta untuk collect surat tawaran di tabung haji berdekatan. Saya menangis, saya tak percaya, saya menangis. Dia kata kalau you tak percaya, you call balik tabung haji. Saya call balik tabung haji, memang betul. Dia kata sekian-sekian ni. Memang tak percaya. Memang tak percaya, saya call balik tau. Dia kata betul ke? Saya menangis, saya telefon, saya menangis tau kat orang tu. Dia kata sabar puan, dia kata. Orang tu ni sehari-hari bercakap dengan suami puan.
puan dapat ni, dia kata get ready, dia kata. Okey tak apa, dia kata saya nak naik tabung nak naik Maybank masuk tingkat 42, saya nak settlekan urusan wang tak dituntut. Rezeki Allah bagi. Saya cek wang tak dituntut ada 3,800. Saya fikir duit tabung haji saya ada 1,800, memang tak cukup kan. You bayangkan lebih kurang tambah wang tu pun dalam 5 kot. Kan, dia kata macam mana saya nak dapatkan duit. Seronok dapat ni, tapi at the same time risau sebab duit kami tak cukup. Okey. So saya balik, kita bincang dengan suami. Saya sebenarnya pada yang sama sebenarnya kami adalah sedikit aset Saya dah ada sebidang tanah masa tu. Tanah tu sebenarnya pun nostalgic juga sebab tanah tu adalah hadiah daripada suami saya pada saya. So kami beli setapak rumah lah di kawasan Kelang. So memang tanah tu sudah lama kami nak let go lah. Saya nak let go, cuma tak ada willing buyer. Okay. So bila keadaan ni saya kata, ya Allah, saya solat hajat, saya solat tambah, saya minta pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan, kau permudahkan urusan ni, mohon kau temukan aku dengan genuine buyer untuk aku sampai ke tanah suci. Saya buat begitu sebab saya tak cukup duit. Saving saya tak banyak, anak 5 orang kan, nampak je macam okey kan masa tu kan, nampak je macam kerja okey, tapi sebenarnya tak ada saving. Itu teruknya sisi saya lah, tapi tak apa. So saya kan dalam masa 24 jam saya minta tolong, adalah pakcik saya, ada seorang pakcik saya sendiri. Saya kata, pakcik, saya ada tanah nak jual, saya kata saya nak pergi haji, boleh tak tolong wawarkan orang masjid ke sesiapa kawan-kawan pakcik yang berminat. Dia membantu saya dekat kawasan tu lah. Dekat kawasan tu. Saya baru post malam petang tu tau. Malam tu adalah malam Khamis malam Jumaat. So saya pun pergi solat di surau berjemaah dengan suami saya. Bila saya balik, saya tengok ada lebih kurang 20 miss call daripada pakcik saya. Saya pun call balik lah. Saya kata, pakcik kenapa? Fuzah, saya dah dapat seorang genuine buyer, dia nak jumpa you besok pagi, dia sanggup nak bayar cash, dia kata. Dia memang betul-betul nak tolong, dia kata. So kebetulan orang ni baru retire. So saya kata, alhamdulillah, syukur, saya kata. Okey, saya jumpa besok pagi sekian-sekian tempat. Besok pagi saya berjumpa dengan genuine buyer ni. So kami berjumpa, dia kata, Puan Hajah, walaupun saya belum hajar lagi masa tu, dia kata, saya nak bantu Puan Hajah. Dia kata, saya dah tengok tanah Puan Hajah ni, saya sangat berminat, saya sanggup bayar separuh dahulu, balik haji saya bayar lagi. So dia kata, kalau Puan Hajah agree dengan harga yang saya offer ni, yang saya tawarkan, saya akan bayar dalam sekarang juga, dia kata. So dia bayar separuh? Dia bayar separuh. So bila saya tengok harga, saya kata, okey, saya pun tanya suami saya, setuju tak? Dia kata, okey, setuju. Kita pun agree, masa tu agreement pun tak sign lagi ni tau. So dia punyalah percaya kat saya, dia kata, okey, saya transfer sekarang duit cash separuh daripada harga tu. Dengan separuh tu cukup lah? Cukup. Saya dapat lebih kurang 40,000. Tanah tu saya jual 80,000 lah lebih kurang, sebab kecil saja tanah tu pun, dia terang besar. So saya punya bersyukur sebab ada orang yang nak bantu saya. Saya nak katakan bahawa itu semua adalah pertolongan-pertolongan daripada Allah SWT kepada saya untuk memudahkan perjalanan saya. Ia berlaku dalam masa 24 jam. Yang mana saya telah usahakan lebih setahun untuk saya jual tanah tu, tapi tak jumpa genuine buyer. You just imagine. So benda tu berlaku dalam masa 24 hours. So saya rasa macam sangat ajaib. Ajaib sangat. Saya rasa Allahu Akbar, bersyukur subhanallah, Allah turunkan orang-orang yang nak membantu saya. Kan? So saya dapat duit itu dan cukup untuk saya buat pembayaran, kan, dan cara hidup untuk anak-anak saya yang saya tinggalkan. Okay? Dan pada waktu masa saya dapat invitation haji itu, sebenarnya dari segi kerja saya ada sedikit cabaran masa tu. Okay, saya sebenarnya dah resign. So saya tak ada kerja.